Assalamualaikum murid-murid tahun 6. Untuk mata pelajaran sains tahun 6 pada hari ini, Cikgu Fika akan menerangkan tentang gerhana bulan. Standard kandungan 10.1 iaitu fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari, dan standard pembelajaran 10.1.1 memerihalkan fenomena gerhana bulan dengan bantuan lakaran. Sebelum kita lebih spesifik kepada gerhana bulan, cikgu nak terangkan sedikit dahulu tentang pengenalan gerhana. Apa itu gerhana, bila gerhana berlaku dan sebagainya. Okey, apa itu gerhana? Gerhana ni anak-anak ialah satu peristiwa apabila bulan atau matahari hilang daripada pandangan sama ada keseluruhan ataupun sebahagian sahaja. Awak bayangkan mula-mula bulan kelihatan dan ataupun matahari itu kelihatan biasa, tapi tiba-tiba hilang. Kalau orang zaman dahulu, sebelum mereka mengetahui tentang fenomena ini, mereka sangat takut. Ada sejarah-sejarah yang mengatakan bulan ni ditelan oleh sesuatu, matahari ditelan oleh sesuatu. Ada banyaklah sejarah, ada banyak mitos-mitos berkaitan dengan gerhana sebelum mereka tahu tentang fenomena ini. Jadi hari ini cikgu nak perkenalkanlah apa tu gerhana supaya kita tak lagi seperti zaman dahulu. Dalam keadaan ketakutan. Fenomena ini adalah fenomena yang biasa. Gerhana ni ada dua jenis, iaitu gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Kalau gerhana bulan berlaku pada waktu malam, manakala gerhana matahari pula berlaku pada waktu siang. Okey, kalau awak lihat, ini adalah bulan pada waktu biasa, tetapi apabila berlaku gerhana, dia akan menjadi lebih gelap dan berwarna kemerah-merahan sedikit. Kalau gerhana matahari, perubahannya lebih drastik. Daripada siang mempunyai cahaya menjadi seperti seolah-olah malam, gelap. Kedua-dua kejadian ini memang cikgu dah ambil daripada clips di dalam YouTube ni. Awak boleh tengok nanti. Awak search untuk gerhana bulan, dan ini pula adalah link untuk YouTube untuk gerhana matahari. Gerhana bulan ni berlaku pada April 2014, iaitu dirakamkan di Colorado. Manakala gerhana matahari ni pula dirakamkan di Antalya, Turki pada Mac 29 hari bulan, iaitu pada tahun 2006. Awak boleh tengok, lihat klip-klip ni, sangat menarik. Faktor berlakunya gerhana ialah yang pertama, kalau tanya apa tu, kenapa gerhana ni boleh berlaku? Kerana kedudukan matahari, bumi dan bulan berada satu garis lurus. Dia berada pada satu garis yang lurus. Kemudian yang kedua, sifat cahaya, disebabkan sifat cahaya ni bergerak lurus. Cahaya ni daripada sumber matahari lah. Matahari menjadi sumber cahaya. Jadinya cahaya ni bergerak lurus daripada matahari, jadinya menyebabkan berlakunya gerhana. Kemudian sifat cahaya juga tidak dapat menembusi objek legap. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut bagaimana tiga-tiga faktor ni akan menyebabkan berlakunya sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Kita akan masuk subtajuk gerhana bulan. Mari kita lihat fakta tentang gerhana bulan. Cuba kamu lihat. Ini adalah gambar rajah yang menggambarkan tentang gerhana bulan. Apabila berlakunya gerhana bulan, bumi berada di antara matahari dan bulan pada kedudukan sebaris. Jadinya bumi ni berada di tengah-tengah di antara matahari dan juga bulan. Dan kedudukannya mestilah sebaris. Apabila ini terjadi, maka akan terjadilah gerhana bulan. Saya tulis kat sini, ini matahari.
bumi, ini bulan. Ingat, semasa gerhana bulan, bumi berada di tengah-tengah di antara matahari dan bulan. Seterusnya, bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Okey, matahari ni adalah menjadi sumber cahaya, yang mengeluarkan cahaya, maka bila bumi berada di tengah-tengah, dia akan menghalang cahaya matahari sampai ke bulan. Bulan tak akan dapat cahaya, jadinya tak akan dapat bersinar macam biasa. Bulan ni tak dapat bersinar macam biasa. Seterusnya, bayang-bayang bumi akan melindungi permukaan bulan. Ini bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua jenis, iaitu yang pertama umbra dan juga penumbra. Ini akan saya terangkan nanti. Seterusnya, gerhana bulan berlaku pada waktu malam. Siang tak akan berlaku gerhana bulan. Gerhana bulan berlaku hanya pada waktu malam, iaitu di kawasan yang mengalami malam sahaja yang mengalami gerhana bulan. Kawasan yang mengalami siang kat sini tak ada mengalami gerhana bulan. Kawasan sini sahaja yang mengalami gerhana bulan. Gerhana bulan hanya berlaku pada fasa bulan purnama. Ada yang tanya lagi, kenapa hanya berlaku pada fasa bulan purnama sahaja? Kerana apabila fasa bulan purnama ni je lah, bumi berada di antara matahari dan bulan. Bumi berada di tengah-tengah pada waktu bulan purnama sahaja. Tapi tak semestinya setiap kali bulan purnama mesti akan berlaku gerhana bulan. Tak. Sebab kadang-kadang bulan purnama berlaku tapi dia punya kedudukannya tak betul-betul sebaris. Kedudukannya tak sebaris. Mungkin ada jarak sikit-sikit kan. Jadinya kemungkinan besar tak berlakulah. Dia berlaku jarang-jarang sahaja kedudukan yang sebaris macam ni. Jadinya tak setiap bulan akan berlakunya gerhana bulan. Seterusnya, gerhana bulan ni boleh berlaku 3 kali dalam setahun. Kemungkinan untuk berlaku gerhana bulan 3 kali dalam setahun. Dan seterusnya, tempoh masa gerhana bulan adalah selama beberapa jam. Dia lebih lama kalau nak dibandingkan dengan gerhana matahari. Gerhana matahari sekejap je, tapi kalau gerhana bulan, dia mengambil masa yang lama, berjam-jam. Dalam 2-3 jam macam tu lebih kurang. Yang tadi saya nak cakap tentang kawasan umbra dan penumbra. Kawasan umbra ni adalah satu tempat kawasan gelap penuh. Kita panggil umbra. Saya tulis kat sini. Umbra ni bermaksud kawasan gelap penuh. Kalau penumbra ni pula ialah dia adalah kawasan gelap separa. Separuh je. Gelap. Kejap. Gelap separa. Kamu boleh tengok dekat sini. Kawasan gelap penuh atau umbra ialah kawasan yang dihalang sepenuhnya daripada cahaya matahari. Kawasan ni lah terhalang sepenuhnya cahaya matahari untuk sampai ke bulan ni. Jadinya sebab tu bulan ni tak nampak. Kurang kelihatan. Ini kita panggil umbra, kawasan gelap penuh. Manakala kawasan gelap separa pula ataupun kita panggil penumbra ialah kawasan yang dihalang oleh sebahagian sahaja daripada cahaya matahari. Yang ni dia sedikit sahaja kawasan yang dihalang oleh yang dihalang daripada dapat cahaya matahari ni. Ini kawasan penumbra. Ini kawasan penumbra. Cikgu highlightkan lagi.
gelap separah ataupun kita panggil penumbra. Okay, ingat, umbra ialah kawasan gelap penuh, manakala penumbra dia bermaksud kawasan gelap separah. Gerhana bulan terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama gerhana bulan separah dan yang kedua gerhana bulan penuh. Okay, gerhana bulan separah seperti dalam gambar ni. Okay, warna bulan ni sebenarnya dia akan nampak dia tak gelap sepenuhnya, tapi dia sebenarnya warna dia agak kemerah-merahan. Okay, ini adalah gerhana bulan penuh. Dia nampak lebih merah macam tu. Okay. Okay, gerhana bulan separah ni macam mana? Okay, tadi kalau kita tadi satu garis lurus kan? Dalam satu garis lurus. Okay, ni dalam garis lurus. Tapi kedudukan bulan di sini berada di luar kawasan. Di luar kawasan umbra. Kan? Jadinya separuh kat umbra, separuh lagi bahagian penumbra. Jadinya inilah yang menyebabkan terjadinya gerhana bulan separah. Okay. Lihat di sini, sebahagian bulan berada di kawasan bayang-bayang bumi yang gelap separah. Okay. Kedudukan matahari, bumi dan bulan ketika gerhana bulan separah, beginilah dia punya, lihat kedudukan bulannya berada separuh di umbra, separuh di penumbra. Okay, gerhana bulan penuh pula macam yang ni, kedudukannya begini. Dalam satu line yang dalam satu garis lurus. Okay. Bulan berada di kawasan bayang-bayang bumi yang gelap sepenuhnya. Okay. Jadinya bulan berada di kawasan umbra. Okay. Ini maka akan terjadilah gerhana bulan penuh. Warnanya kemerah-merahan, sangat cantik. Okey, grafik ini cikgu dapat daripada Forbes.com. Okey, dirakamkan, ini adalah gerhana bulan penuh yang dirakamkan pada Mei 26 tahun 2021 di United States. Okey, dalam satu gerhana bulan yang penuh, apabila berlaku gerhana bulan yang penuh, terdapat beberapa fasa. Okey, semasa fasa yang pertama, okey, lihat ya. Semasa fasa pertama iaitu semasa berada di sini. Okey. Ini kita panggil gerhana bulan separah. Okey. Setelah itu, seterusnya, yang ini fasa bulan penuh. Gerhana bulan penuh. Bulan penuh. Okey, manakala yang seterusnya ni kita panggil gerhana bulan separah. Okey, mula-mula dia separah, lepas tu penuh dan separah semula. Okey, ini adalah fasa-fasa ketika berlakunya gerhana bulan penuh. Lihat apa ni, ini bayang-bayang bumi. Ni pun bayang-bayang bumi yang gelap-gelap ni. Okey, semasa gerhana bulan penuh sangat cantik. Sebagai tugasan, kamu dikehendaki melakarkan gerhana. Okey, tujuannya untuk memahami fenomena gerhana melalui lakaran. Alat dan bahan yang kamu perlukan ialah seperti pensel, pembaris, jangka lukis, pemadam dan kertas lukisan. Okay, kamu lukis di dalam kertas lukisan kamu ataupun kertas A4. Pada langkah-langkah, kamu lakukan aktiviti ini secara individu. Okay, buat lakaran pandangan sisi kedudukan matahari, bumi dan bulan dengan garisan cahaya yang betul untuk fenomena gerhana bulan. Jangan lupa labelkan lakaran kamu. Okay, cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan ini dan hantarkan kepada Cikgu Fika secepat yang mungkin. Okay. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.